Kak Ija nak cerita pasal cantik selepas habis pantang. Macam mana kita nak maintain cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar pagi ni? Siap-siap nak pergi kerja. Ramai yang tengah driving nak pergi kerja agaknya, yang tengah baru sampai office nak tengah set up office, nak mulakan pekerjaan kan hari ni. Okay, minta tolong share macam biasa. Kak Ija pagi ni nak bagi tips 1001 tips berpantang. Kak Ija nak cerita pasal cantik selepas habis pantang. Macam mana kita nak maintain cantik. Boleh nampak tak Kak Ija? Boleh dengar tak? Minta komen sikit, minta like sikit, minta share. Okay, Kak Ija nak cerita pasal cantik lepas habis pantang. Sebab ramai orang dia rasa dah tak cantik, dia rasa dah tak comel, dia rasa dah tak glowing, dah tak rasa dah tak memikat. Jadi kita nak bagi tahu macam mana nak nampak cantik balik lepas habis pantang. Nak kena jaga macam mana Kak Ija lepas habis pantang, nak apa penjagaan diri yang kita kena buat lepas habis pantang. Jadi Kak Ija nak share hari ni kan korang tips untuk ibu-ibu yang dah habis pantang, yang dah mula kerja, dah habis cuti, nak mula ke kerja, nak macam mana nak tingkatkan confidence, macam mana nak rasa get back dengan diri kita yang dulu. Macam tu Kak Ija nak share. Ada siapa-siapa kan Kak Ija minta komen-komen sikit. Kak Ija tak nampak komen kat sini. Kak Ija tak tahu kenapa. Kak Ija hari ni sibuk juga lagi. Kita masih lagi dalam proses perpindahan kilang kita. Daripada kita buat kecil-kecilan, Kak Ija sekarang ni dah berpindah ke satu permis yang baru untuk mendapatkan certification 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 apa bahasa Melayu? Pensijilan. Tanya minta apa ni? Hai Rohanita, apa khabar? Hari ni Kak Ija live nak cerita macam mana nak cantik lepas habis pantang. Nak pergi kerja dah kan? Dah nak pergi kerja, macam mana kita nak bagi orang nampak kita wow. Korang masuk kerja ni, lepas habis beranak ni, masuk kerja lagi lawa daripada sebelum, lagi lawa daripada anak dara. Okey, macam mana tips dia? Apa yang kena buat? Okey, macam ni. Jom kita ceritakan macam mana kita nak maintain walaupun kita dah habis pantang. Macam mana nak maintain lagi badan kita, macam mana nak teruskan kita punya kesihatan. Macam dia ada ikut motion. Okey, jangan lupa share. Kak Ija nak korang share sekurang-kurangnya. Awal Kak Ija pagi ni buat live. Sepatutnya Kak Ija nak buat live pagi-pagi awal setiap pagi untuk korang, supaya korang sambil drive tu boleh dengar kan? Bukan semestinya kena nampak, tapi kena dengar. Jadi memberi motivasi kat ibu-ibu ni supaya seronok nak berpantang, seronok nak jaga kesihatan diri. Sebenarnya berpantang ni janganlah cakap macam tak boleh makan nasi, kena makan ikan masin 50 hari, kena makan nasi ikan masin ladi hitam tu je. Bukan, kita ada pemakanan yang sihat, kita ada rutin yang menyeronokkan untuk kita buat. Sekali-sekala kita manjakan diri. Macam pagi ni Kak Ija seronok dapat testimoni dari Siti, nama dia Siti. Kalau ada Siti tolong say hi. Di pagi ni dia cakap kat Kak Ija, saya nak bagi testimoni selepas menggunakan produk Kak Ija, kulit saya semua berubah daripada berjerawat jadi tak berjerawat, dan celah-celah ketiak hilang hitam-hitam, celah-celah kangkang hilang hitam-hitam, bontot-bontot saya pun jadi yang berjerawat-jerawat tu pun dah hilang. Jerawat kat bontot pun boleh hilang, dek. Dahsyat ni. Kenapa boleh jadi macam tu Okey, sebenarnya adalah disebabkan hormon, disebabkan perubahan hormon, disebabkan kelancaran peraliran darah kita.
Jadi bila peraliran darah kita tu bagus, secara tak langsung dia akan memperbaiki struktur kulit kita, nampak kita oksigen, pengaliran oksigennya bagus. Itulah orang panggil orang panggil rawatan oksigen ya, mengalirkan oksigen dengan baik sebab darah tu dibawa oksigen. Jadi kita nak peraliran darah tu yang perlu sangat untuk kita jaga supaya blood circulation kita lancar. Ada binatang pula lalu ke atas kepala, supaya kita punya kulit cantik balik, supaya kita punya sensitivity meningkat, macam tu. Okay, jom kita nak teruskan dengan tips cantik selepas berpantang. Okay, kita buat pula lah. Okay, nak macam mana Kak lepas berpantang, apa yang kita kena buat? Okay, sebenarnya bagi adik-adik yang memang berpantang dengan herba Kak Eja, okay, selepas mengambil herba set basic berpantang tu kan, yang maknanya berpantang basic, dan korang ambil set rapat memikat kan. Rapat memikat ni untuk apa Kak Eja? Ada orang yang fikir nak rapat memikat je. Kalau pun blood circulation tak cantik, rapat memikat pun tak ada guna dek. Dia tak ada jadi rapat dek. Dia rapat tapi dia busuk, dia rapat tapi dia banyak air. Kita tak nak. Kita nak dia cantik, dia punya pH kat dalam cantik, dia punya suhu kat dalam pun bagus, supaya bila kita bersama tu suhunya terkawal, tak rasa sejuk kan, tak banyak keluar air. Lepas tu kita punya otot-otot dalam tu kuat, supaya kita ada kemutan yang bagus, kita rangsangan kita pun lebih bagus sebab blood circulation kita bagus, jadi rangsangan pun lebih bagus. Ada yang cakap Kak Eja lepas saya ambil herba Kak Eja ni, suami saya dia selalu tidurkan anak saya awal. Korang tak nak ke kalau suami tidurkan anak awal? Okay, ya, saya nak pinjam handphone nak baca komen. Ada siapa-siapa dah dengan Kak Eja minta komen-komen sikit, sebab kita nak bagi tips cantik hari ni. Tips macam mana nak mengekalkan momentum kita supaya cantik ya, supaya kekal cantik. Okey, kalau masa dalam berpantang, kita menjaga pemakanan kita ya, kita jaga pemakanan kita makan dalam portion yang betul, dalam kuantiti yang betul, kita makan ikut ikut jadual waktu makan ni sangat penting sebenarnya. Kalau kita makan consistently, kita dah biasa makan dalam pantang tu mengikut waktu yang konsisten, insya-Allah kita boleh teruskan juga selepas habis berpantang. Jaga pemakanan, walaupun kita selalunya kalau korang minum herba, minum ubat periuk ataupun minum ubat periuk ni, korang memang akan rasa kurang selera makan sikit. Betul tak? Siapa yang minum memang korang akan rasa kekurangan selera makan. Sebab apa? Sebab bukan sebenarnya seluruhnya kepada herba ini, tetapi sebab rutin pemakanan korang. Rutin pemakanan korang kan Kak Eja makan 6 kali sehari tu. Okey, makan 6 kali sehari dengan portion yang bagus, portion yang betul ya. Janganlah makan pagi McD, tengah hari ayam goreng KFC. Tak boleh macam tu dek. Jadi jaga pemakanan. Macam mana kita jaga dalam pantang juga, kita jadikan itu rutin. Kan orang kata kalau 21 hari itu menjadi kebiasaan, kalau kita konsisten untuk 90 hari itu, dia akan dah jadi rutin kita. Jadi teruskan sampai 90 hari. Sebab tu orang dulu kata pantanglah 100 hari, supaya korang berutin. Berutin ni memang bagus untuk kita, sebabnya dia akan jadi kita punya lifestyle. Dia akan bertukar kepada lifestyle kita. Yang keduanya, apa yang Kak Eja korang suruh tips untuk korang kekal terus cantik, jangan berhenti berubat ya. Jangan berhenti menjaga diri. Sayang diri kita ni, sayang diri. Walaupun korang dah matua macam Kak Eja, sayanglah diri korang. Janganlah tak sayang diri, tak ada langsung terlampau
sibuk nak uruskan rumah tangga sampai diri pun terabai. Sampai diri pun terabai. Tak nak sampai diri terabai ya. Jaga jadual. Sebab tu Kak Ijah kata dalam pantang buat jadual. Dalam pantang buat jadual, Kak Ijah selalu tekankan buat jadual pertama sekalinya supaya korang tahu bila-bila masa. Sama juga lepas pantang, buatlah jadual dan selitkan juga masa untuk diri kita. Okey, bila masa sibuklah saya Kak Ijah, saya tak boleh nak minum herba sebab saya ada anak kecil. Saya ada 7. Okey, jadi macam sibuk sebab saya ada anak kecil tu satu alasan yang sangat tak boleh diterima pakai. Sebabnya korang pun buat susu anak, korang pun buat air, bancuh air. Takkan untuk diri sendiri nak bancuh sikit pun 5 minit tak ada untuk diri sendiri. Itu sangat tak boleh diterima pakai. Memang korang ada anak, memang ada orang ada anak kembar 3, ada orang ada anak kembar 2. Adik Kak Ijah anak kembar 2. Jadi tak boleh diterima pakai yang kata sibuk. Hai Shika, Kak Ijah dapat baca komen. Dekat sini tak naik komen. Waalaikumsalam. Okey, tahniah Kak Ijah, bisnes makin berkembang, dah pindah premis baru. Ya, Nur Ashura. Kak Ijah nak baca komen korang. Okey. Jadi macam Kak Ijah cakap, jaga pemakanan, amalkan rutin korang, tetapkan penjagaan diri ya. Tetapkan penjagaan diri kerana wanita ni dengan kecantikan ni adalah sangat synchronize, sangat rapat. Okey, kalaulah wanita itu melupakan diri dia, kita ni lupa diri kita lupa nak jaga diri kita. Sebab tu kita lama kelamaan kita nampak sangat tua tau. Walaupun kita muda, tapi kalau kita tak jaga, tak ambil tahu pasal diri kita, keluar duduk rumah nak pakai nak pakai bedak sikit pun tak boleh. Kak Ijah pun tak make up tebal-tebal, tapi kita pakailah bedak sikit, pakai lipstick sikit supaya kekalkan. Sebab apa benda-benda ni penting? Sebabnya dia akan bagi kita energi tu, yang positive vibes tu yang sangat penting untuk kita terus nampak sihat dan muda. Okey, dah lah korang dah pantang 44 hari. Orang nenek akak dulu kata kalau korang dah pantang 44 hari, korang dah sihat. Kalau pantang dengan betul, maknanya korang memang dah sihat betul dah. Tak payah risau. Okey, cumanya korang hanya perlu maintain sahaja, maintain kesihatan korang supaya korang ada tenaga nak uruskan anak. Sebab ramai perempuan-perempuan ni best minum ubat periuk. Alhamdulillah, memang insyaAllah best. Kak Ijah pun sangat adore ubat periuk. Bukan Kak Ijah tak boleh ambil je produk daripada luar, bukan Kak Ijah tak boleh je pergi kilang-kilang OEM buat ubat untuk korang, tapi Kak Ijah tak nak. Kak Ijah tak nak sebab Kak Ijah rasa ubat ini adalah ubat yang paling bagus Kak Ijah pernah cuba, dan Kak Ijah nak share dengan korang supaya korang pun rasa apa Kak Ijah rasa. Dia punya feeling tu sangat berbeza. Kak Ijah memang sejenis orang yang tak berapa suka makan ubat macam-macam. Dan Alhamdulillah berkat bersalin dan berpantang dengan betul, kita rasa perbezaan diri kita. Orang tengok pun larat lagi korang buat macam ni larat. Sebab apa? Sebab badan kita sihat. Korang boleh lagi kemas rumah besar-besar boleh. Sebab apa? Sebab kita badan sihat. Boleh lagi nak cat dinding pun boleh. Sebab apa? Sebab badan kita sihat. Daripada dalaman tu akan terbit bawa keluar. Bawa keluar dalaman tu. Seri pun sama macam tu. Ramai yang cakap Kak Ijah, mak saya tegur lepas saya makan herba Kak Ijah, muka saya naik seri. Macam mana naik seri tu Kak Ijah ya? Macam mana naik seri? Kenapa selama ni mak tak pernah tegur muka naik seri? Mak tak tahu pun korang makan herba kan? Semuanya pasal blood circulation. Pasal blood circulation. Peraliran darah dalam badan ni sangat penting. Kesihatan rahim juga sangat penting ya. Kalau perempuan rahim dia sihat, dia akan vibes keluar. Dia akan lontarkan keluar kesihatan itu. Sama juga kalau rahim korang ada PCOS, ada masalah fibroid, ada masalah cyst, korang akan nampak akan nampak pertama berat badan korang tak balance, korang akan nampak buncit. Itu semua efek daripada hormon yang tak bagus ya. Jadi memang akan nampak. Kalau perempuan, contohnya perempuan, kenapa ada perempuan yang ada misai, ada janggut, nampak sangat besar? Kerana hormon dia tak bagus ya. Kerana hormon dia tak bagus. Memang ada faktor genetik juga, tetapi
faktor genetik ini juga boleh disebabkan oleh oleh ketidakstabilan hormon yang kita bawa. Maknanya lepas kejap tak stabil, lepas kejap tak stabil kan. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak semuanya stabil untuk kita. Kita nak semuanya sihat, nak rahim yang jarang jatuh. Maknanya ramai yang adik-adik pun bertanya dengan Kak Ija, Kak Ija, saya ada masalah rahim jatuh, saya ada masalah rahim jatuh, ada masalah rahim jatuh. Kenapa masalah rahim jatuh? Kak Ija baca banyak tempat adik-adik ni dia cakap dia ada masalah rahim jatuh, dan dia orang tak faham sebenarnya kenapa rahim tu jatuh. Dia orang tak tahu macam mana nak rawat rahim tu jatuh, dan benda ni keep on repeating. Bila kita ni menghadapi satu masalah yang sama dalam jangka masa yang panjang, benda tu akan menimbulkan stres pada kita. Ya, akan buat kita rasa stres, badan akan rasa tak sihat. Bila badan rasa tak sihat, kita rasa stres. Bila rasa stres, air muka kita akan berubah. Bila macam ni, lawa? Tak lawa kan? Cuba kalau macam ni, lawa kan? Macam tu. Bila kita selalu sakit, selalu tak sihat, dia akan reflect pada muka kita. Kita akan timbul eye bag. Ni semua pasal blood circulation ya. Pasal blood circulation. Tengok, pasal blood circulation. Jadi kita nak elakkan benda-benda ni. Memang orang akan tua, tapi seeloknya kita janganlah nampak tua sebelum masanya. Macam tu. Okey? Kekalkan positive vibes, jaga pemakanan, makan ikut waktu, teruskan berubat supaya rahim korang sihat, badan korang sihat, pengaliran darah bagus. Jangan fikir nak merapat sahaja, kerana rahim itu sangatlah penting. Banyak banyak ubat-ubatan yang dijual untuk merapat, tetapi dia adalah mengeringkan. Jadi kena pandai pilih supaya kita tidak merosakkan tubuh kita pada jangka masa yang panjang. Kalau Kak Ija pun, Kak Ija pemilihan herba yang kita buat adalah sangat teliti. Sebab apa? Sebab kita nak korang tu terjaga lama, tak nak jaga sekejap. Kita fikir 10 ni 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun korang macam mana, 45 tahun korang macam mana, 55 tahun korang macam mana. Jadi kita nak nampak konsistensi tu. Walaupun perbezaan usia tu, kita nak korang meningkat usia dengan elok, maknanya dengan sihat, tak ada masalah yang besar. Okey, macam tu. Okey. Ada lagi tak? Ada siapa-siapa dengan Kak Ija minta komen-komen sikit? Agaknya semuanya tengah sibuk. Dengar je, tak dapat nak komen. Kak Ija, saya sibuk baru nak start kerja ni. Kak Ija ganggu korang waktu kerja. Sebenarnya bukan pasal apa, nak bagi korang motivasi. Jangan rasa down. Okey. Kenapa kita kena jaga dalam pantang ni penting untuk kita jaga, sebab kita nak bila kita jumpa orang perempuan ni, tak boleh kata tidak. Saya tak penting pun appearance saya, tipu. Sebabnya dalam naluri seorang perempuan, kecantikan itu adalah sangat dekat. Okey, jadi jagalah dalam pantang. Tak nak nanti lepas Kak Ija saya masuk kerja, kawan-kawan saya kata saya masih mengandung. Modus. Malu kan? Lepas masuk kerja, kawan-kawan kata, mengandung lagi ke? Saya jumpa kawan saya, dia tanya saya, mengandung lagi ke? Perut macam ada baby 6 bulan. Malu kan? Tak nak. Kita nak flat. Kita nak flat ya. Kita nak flat. Kita nak curve. Kita nak curve. Bukan tak semestinya kita pakai, kita curve, kita flat, kita kena pakai baju ketat. Kita boleh je pakai baju besar, tapi pastikan kita betul-betul curve dan flat. Kan? Kalau pakai dah habis pantang pun masih lagi nak kena pakai geda Kak Ija, sebab perut tak kempis, kena tipu lah sikit. Nak tutup lah perut ni, tak best. Berapa lama korang nak tahan? Patutnya korang tahan 44 hari, tapi korang terpaksa extend sampai 200 hari. Itu pun kalau kempis lah 200 hari tu. Kalau selalu 44 hari korang buat, korang memang akan kempis. Memang most likely, most likely akan kempis kalau korang buat betul-betul 44 hari itu. Tetapi kalau tak buat, maknanya korang kena extend lah, lebih kurang dalam 6 bulan. Itu pun kalau kempis. Kalau tak kempis, kena tambah upgrade sikit, pergi gym lah untuk kempiskan balik. Jadi sebab tu saya cakap, penjagaan sebelum berpantang, semasa berpantang itu sangat penting untuk memastikan konsistensi atau keyakinan kita selepas berpantang. Okey. Jadi lepas berpantang nak makan apa Kak Ija? Nak jaga kesihatan dalaman ni Kak Ija?
nak jaga kesihatan dalaman lepas pantang, sebenarnya setiap 6 bulan Kak Ija sangat sarankan adik-adik setiap 6 bulan kita repeat herba supaya dah 6 bulan kan guna tak makan apa-apa ubat. Ada orang dia suka makan konsisten jadi bagus. Tapi bagi adik-adik yang tak nak makan konsisten, pastikan adik berubat setiap 6 bulan untuk menaikkan balik, untuk melancarkan balik peraliran darah, untuk menyihatkan balik rahim, nak stabilkan hormon, nak elakkan kentut vagina, sebab lama-lama dia akan kentut. Jadi tak best kalau kentut-kentut ni, kan? Malu nak suruh suami tidurkan anak awal. Jadi nak minta nak suruh suami ajak pergi dating. Jadi kena ada benda ni supaya suami pandang kita tu naik seri. Kalau mak pun boleh perasan korang, kau naik seri ya, naik seri sekarang. Memang boleh perasan. Orang yang pandang kita akan nampak kita punya vibes itu berbeza. Sebab apa? Sebab kita rasa sihat. Bila kita rasa sihat, memang vibes kita berbeza. Kan? Ada apa-apa lagi soalan nak tanya dengan Kak Ija? Mai tanya. Ni ramai Kak Ija nampak mata ada 41. Jadi minta bertanya-tanya dengan Kak Ija. Okey, minta bertanya-tanya supaya kita boleh berkongsi. Comel sokmu betul, Rohanita comel. Kita nak kekalkan nak suruh korang tu pun sama juga comel, walaupun nak naik kerja tetap comel. Okey, biar kita berbau wangi badan kita. Ada orang yang tanya Kak Ija macam mana nak hilangkan bau badan saya. Bau badan ini adalah efek daripada kita tak berpantang dengan betul ya. Jadi pengaliran darah atau pengeluaran darah kotor itu tidak lancar. Jadi dia akan efek pada bau badan. Kita akan keluar bau badan yang tidak menyenangkan. Ada yang suami tegur, ada yang suami tegur kata badan kita berbau. Suami saya kata badan saya berbau. Saya pun tak faham bau apa. Sebenarnya bau hamis. Bau hamis. Banyak pula helikopter. Bau hamis. Bau hamis ni dia keluar daripada liang rongga-rongga badan kita, mengakibatkan badan kita bila berpeluh itu berbau busuk. Ini yang kita tak nak. Ini adalah satu daripada kesan yang kita tak nampak. Nak ubat kat doktor pun tak faham. Doktor pun akan kata tak ada masalah, awak tak ada masalah. Tetapi bau ini orang yang terdekat dengan kita akan bau. Bau hanyir macam tu, bau hanyir. Kita punya darah pun akan berbau sangat hanyir. Dan nak mengubatinya juga mengambil masa sebab dia dah terbiasa. Kalau dia tak teruk, dia tak keluar ikut kita punya peluh dia tak keluar ikut kita punya peluh. Itu adalah satu rawatan, perlukan rawatan yang ambil masa. Ini kat sinilah baru kita akan tangas, kita akan bagi herba, dan selepas tangas kita akan berpantang. Kat sini bila orang-orang yang ada masalah yang serius ya, ada yang bermasalah Kak Ija, suami, ada yang kata suami kata bau kemaluan saya macam bau ayam kena perap. Sangat tak seronok didengar. Dan satu permasalahan yang besar sebenarnya boleh mengakibatkan keruntuhan rumah tangga, boleh mengakibatkan kekurangan keyakinan diri, boleh mengakibatkan stres yang tinggi, boleh mengakibatkan perceraian juga. Orang kata Kak Ija ni asyik cerita pasal bercerai. Bukan pasal apa, kita nak elakkan benda-benda macam ni. Memang banyak adik-adik yang bermasalah macam ni. Ada yang cakap dengan Kak Ija, saya dah 2 tahun tak bersama dengan suami saya. Kak Ija kalau nak share memang banyak cerita yang Kak Ija tahu, Kak Ija terima. Jadi benda-benda ni sangat mengganggu Kak Ija. Kadang-kadang Kak Ija bila dapat orang-orang yang bermasalah ni, dia selalu akan mesej Kak Ija malam-malam. Bila dapat mesej yang menceritakan permasalahan ni, Kak Ija sangat terganggu juga. Sampai Kak Ija berfikir ni, sampai kadang-kadang sampai pagi pun fikir perkara yang sama. Jadi Kak Ija tak nak korang pun sama menghadapi masalah yang macam tu. Teruskan momentum, jaga kesihatan diri berpanjangan supaya badan kita tetap sihat, tetap boleh kita yakin dengan diri. Sebenarnya nak nampak cantik ni, nak nampak vibes ni, kita kena yakin, kita kena ada keyakinan, kita kena ada memang kita kena ada blood circulation, kesihatan dalaman yang bagus, baru kita nampak yakin, supaya kita tak stres, kita rasa sayang dengan diri kita. Kalau kita ada penyakit yang tidak yang sukar untuk kita rawati, kita akan rasa diri kita ni useless.
Jadi ini adalah antara faktor-faktor yang menyebabkan korang nampak tak cantik. Okey, yang menampakkan korang tak cantik, tak lawa dah, nampak kusam, nampak serabai, nampak pucat. Memang tak cantik. Sebab apa? Sebab kita rasa diri kita ni tak sihat. Jadi dia akan bawa dan orang akan nampak. Okey, jadi ini adalah sangat tak bagus. Kalau period boleh tak makan herba Kak Ijah? Boleh ya. Herba Kak Ijah adalah herba yang sebab tu kita buat herba ni adalah untuk orang yang untuk buang darah kotor. Ramai yang kata daripada tak period datang period. Kak Ijah, saya dah lama tak datang period. Hormon tak balance. Bila minum herba Kak Ijah 2 hari saya keluar period. Normal ke Kak Ijah saya keluar period banyak? Normal. Normal. Sebab apa? Dia nak melancarkan peredaran darah, nak stabilkan balik hormon. Kak Ijah taruh sekurang-kurangnya 40 herba ya. Kalau korang ada rezeki yang dapat lebih daripada 40 herba, contohnya kalau Kak Ijah dapat lebih daripada 40 herba, Kak Ijah akan taruh lebih daripada 40 herba. Itu bagi mereka yang ada rezeki lah. Sama juga dengan mandian. Kalau ada Kak Ijah dapat bunga wangi ke, Kak Ijah dapat benda-benda yang lebih yang bagus untuk Kak Ijah taruh, Kak Ijah akan taruh. Tapi minimumnya akan ada minimum berapa herba yang Kak Ijah taruhkan untuk menyihatkan. Jadi siapa yang dapat lebih tu adalah bonus daripada Kak Ijah, adalah pemberian daripada Kak Ijah supaya korang terus sihat, rasa vibes dia. Sama juga macam kita mandi herba kan. Bila mandi herba memang kita rasa selesa sangat badan, betul kan? Bila mandi herba kita akan rasa ada aura. Sebab mandian herba ini adalah mandian aura. Okey, kita bukan pakai sedikit herba, ada 36 jenis herba dan ada bunga. Kita juga bau dia tu wangi kan, untuk korang mandi, bagi korang kesegaran. Ini adalah rawatan aura, sangat bagus. Bagus juga untuk adik-adik yang dah rasa penat balik kerja, rasa nak rejuvenate. Orang putih cakap rejuvenate, boleh juga minum. Nyamuk besar pula. Okey, Kak Ijah tengok ramai tak ada soalan ni, tak ada soalan nak tanya yang Kak Ijah hari ni. Okey, nampak gayanya kita nak berhenti kat sini supaya korang boleh teruskan kerja. Bagi yang berpantang, teruskan berpantang dengan baik. Ingat, rawatan berpantang cuma 44 hari. Bukannya Kak Ijah suruh korang berpantang sangat hektik. Kalau ada anak-anak di hospital, it's okay, tak ada masalah. Korang boleh sahaja pergi hospital, boleh je pergi nak bawa anak cocok, semua boleh. Tetapi pakailah pakaian yang betul, pakai bengkung, pakai stokin. Jaga yang mana kena jaga tu jaga, supaya kita tetap juga menjaga diri kita. Sayanglah diri korang. Jangan anak saya jaundice 50 hari tak makan ubat. Korang tak makan ubat pun anak korang jaundice juga kan? Pelik. Tak boleh fikir ke tahap macam tu. Memang prolong jaundice ni disebabkan tak ada kena-mengena dengan herba yang korang makan. Jadi kena tahu tu. Sebab apa? Sayanglah badan, tak nak nanti korang nak jaga anak, betul nak jaga anak, tapi disebabkan korang tak berubat, anak korang pun tak terjaga. Kita nak jaga anak, tapi sebab kita sakit nanti anak-anak kita pun tak terjaga. Dan ramai Kak Ijah tengok orang yang nak jaga anak ni, sokol nak jaga anak, saya takut anak saya kuning, anak saya panas lah Kak Ijah, herba ni panas, nanti anak saya panas. Dan percaya cakap Kak Ijah, orang-orang ini akan datang balik dan tanya Kak Ijah, saya ada masalah dan anak saya tidak terjaga, suami saya tidak terjaga, rumah tangga saya tidak terjaga diakibatkan masalah saya ini. Okey, ini sangat cuba fikir sikit bila buat tu. Memang kita sayang anak, siapa tak sayang anak? Kak Ijah pun sayang anak dan Kak Ijah pun sayang anak-anak korang. Bukan senang korang beranak. Jadi kita nak korang jaga diri, jaga anak juga. Okey, jaga diri dan jaga anak juga. Jangan nanti sebab korang nak jaga anak masa ni, kononnya bila korang meroyan, bila korang ada masalah bentan, korang tak boleh jaga anak korang. Korang lagi terabai anak korang. Jadi ini akan mendatangkan masalah yang lebih serius pada korang. Okey, jadi prevention is better than cure. Orang putih cakap rawatan itu lebih penjagaan itu lebih baik daripada rawatan. Jadi berfikir secara bijak, jagalah diri korang dan kekalkan momentum yang positif. Bila korang dalaman sihat, korang akan kekal sihat. Bagi adik-adik yang dah 6 bulan ataupun 4 bulan ke atas tak berubat, bolehlah teruskan berubat. Boleh ambil set hash untuk kembalikan seri muka,
kembalikan kerapatan, kemesraan, kembalikan kebahagiaan. Jadi kita nak family kita happy, suami happy, anak-anak sihat, kita pun happy, orang di sekitar kita pun nampak kita happy. Okey, sekian dulu daripada Kak Ija pagi ni. Kita jumpa lagi pagi esok, InsyaAllah di waktu yang sama. Kak Ija nak test, kekalkan di waktu yang sama supaya korang boleh borak dengan Kak Ija pagi-pagi. Ni Atikah tanya Kak Ija, kalau dah setahun lebih beranak, nak mulakan jamu balik, jamu apa yang kena makan ya Kak Ija? Boleh makan jamu, boleh makan set F. Set F ni sangat bagus. Kak Ija memang banyak memang banyak recommendkan korang dengan set F untuk yang dah lama tak berpantang. Even Kak Ija sendiri pun pengamalannya adalah set F. Okey, ambil set F, tak mahal pun, RM110, RM110 satu set. Dan korang boleh amalkan lebih daripada sebulan ni. Selalunya Kak Ija, kalau Kak Ija ubat periuk untuk set F tu, Kak Ija boleh makan 1 bulan suku, 1 bulan setengah. Sari rapat tu pun Kak Ija taruh banyak, jadi korang boleh makan lama. Jadi kekalkan momentum makan tu. Sangat menguntungkan. Walaupun Kak Ija susah cari herba, sari rapat ni sebenarnya Kak Ija kena import herba dia tau. Kalau nak kata harga tu tak berbaloi Kak Ija jual harga tu. Kak Ija tanya dekat orang, dia kata harga ni memang sangat tak berbaloi awak jual. Sebab saya bukan guna satu herba, saya guna banyak herba. Saya guna gambir daripada Solo, saya guna 5 jenis manja. Orang kata korang guna manja kani je kan, saya guna 5 jenis manja. Orang guna temu satu je, saya guna 9 jenis temu. Supaya korang memang betul temu memang manja betul lah. Jadi siapa yang nak order set F, boleh order cepat sebab kita ada 50 hadiah misteri nak bagi kepada adik-adik sempena hari jadi Kak Ija tak lama lagi. Jadi Kak Ija ada buat hadiah misteri untuk korang ni, sangat misteri. Untuk adik-adik yang nak jaga hubungan, ni sangat bagus sebenarnya, sangat bagus. Kak Ija tak nak bagi tahu benda ni, nanti Kak Ija nak minta korang feedback sebab insya-Allah kita akan launch produk ni nanti. Ni adalah untuk testimoni. Kak Ija nak korang try, korang bagi tahu Kak Ija macam mana hasilnya. Okey. Kak Ija ada 50 saja sebab Kak Ija tak dapat herba tu banyak lagi. Kak Ija tak ambil banyak. Kak Ija nak bagi korang cuba dan selamat bagi yang dapat ambil set F. Kak Ija ada 50 herba yang Kak Ija nak bagi korang cuba dan Kak Ija bagi secara percuma. Jadi cepat-cepat yang nak set F 50 pertama, Kak Ija bagi herba. Tak boleh cakap berapa-apa, nanti baru Kak Ija cerita lepas korang dapat cuba, baru bagi tahu Kak Ija. Macam mana? Okey ke tak okey? Okey. Jangan lupa panas tak set F tu. Set Kak Ija memang tak panas. Jadi kasin memang sangat bagus untuk penyusuan ibu. Kalau ibu-ibu menyusu, dia akan tambah susu meriah kan. Kita nak macam tu. Kak Ija pun sayang anak. Kalau orang lelaki perlu berbau sangat busuk macam tu, mana pula. Sama ke juga macam perempuan disebabkan faktor pemakanan. Orang lelaki pun Kak Ija ada buatkan herba sebenarnya. Kalau nak, siapa yang nak obat periuk untuk lelaki, boleh PM Kak Ija. Bagi mereka yang buncit sangat ke, kalau mereka yang badan tak berapa sihat selalu ke kan, badan berbau ke, boleh minum obat periuk lelaki. Dan dia orang pun akan bagi tenaga lah, dia orang kerja kuat kan, jadi perlukan tenaga yang lebih. Okey, Atikah, terima kasih Ibu Shinawi. Ibu Shinawi nak order set F cepat ya. Kak Ija ada sedikit sahaja herba yang nak bagi hadiah percuma tu. Jangan ambil remeh pasal berpantang. Betul, jangan ambil remeh pasal berpantang ni. Sebabnya percayalah Kak Ija, Mariama ni, Ima ni, dia kenal Kak Ija. Dia tahu Kak Ija macam mana. Jadi korang percayalah Kak Ija. Kak Ija memang ajar korang untuk kembali sihat, untuk kembali vibrant, untuk kembali ada tenaga luar biasa tenaga korang. Nak jaga anak sihat, nak jaga anak seronok, nak jaga suami pun seronok, nak layan suami pun ada mood tau. Nak layan suami pun ada mood, ada tenaga. Ni ramai yang cakap saya ni terlampau penat nak layan suami pun
tak ada nafsu nak layan suami. Macam mana muda-muda boleh tak ada nafsu? Orang tua pun elok lagi nafsu. Sebab korang tak jaga. Sian suami korang, gila kerja 2 tahun tak bersama suami. Korang fikir suami korang tak pandang janda sebelah rumah? Kena jaga. Memang kita nak sayang anak kita, betul, kita sayang anak kita. Kak Ija pun sayang anak-anak Kak Ija. Gila tak sayang anak kan. Bukan senang kita nak keluarkan, tapi kena sayang diri juga, kena sayang family. Kalau korang betul-betul sayang ke anak korang, korang sayanglah diri korang. Okey, nampaknya sekian dulu daripada Kak Ija. Lama dah ni, berceloteh di tengah panas pula ni dekat belakang ni. Okey, dah setengah jam kita berceloteh bersama. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya Kak Ija? Kalau nak tanya boleh tanya, berborak-borak kan. Minta share-share. Akak jual jamu apa? Akak ada herba berpantang dan herba untuk wanita yang sudah habis pantang. Okey, Kak Ija jual jamu untuk orang yang nak jaga kesihatan. Jamu kesihatan, herba untuk menjaga kesihatan, merawat rahim, untuk nak elakkan keputihan, nak elakkan kentut miswi, nak naikkan seri muka, nak elakkan rahim jatuh, nak macam-macam lah ada. Jadi kita campuran herba tu adalah banyak. Jadi setiap herba itu mempunyai fungsi yang berbeza. Sebab tu dia banyak efek yang korang boleh dapat. Sebab fungsi dia berbeza. Lawa burung terbang hari ni dekat luar. Okey, jadi bila kita guna banyak herba, setiap herba mempunyai efek yang berbeza. Sebab tu korang akan dapat efek-efek ni. Ada orang dapat kulit cantik, ada orang dapat putih merah, ada orang dapat miswi merah-merah rapat. Ada orang kata, Kak Ija, saya makan miswi saya jadi cantik balik lama. Sebab apa? Sebab setiap herba itu mempunyai fungsi yang berbeza, okey. Jadi bila kita ada banyak-banyak fungsi yang kita ambil, dan benda-benda ni adalah sihat, bila korang ambil, dia efek dengan badan korang, itu yang korang dapat hasilnya macam tu. Okey. Okey, kasih Ain Nur Ain. Okey. Banyak pula nak tanya, boleh tanya. Kalau orang lelaki tak ada masalah. Tengok ni selalu alhamdulillah, tak ada masalah, boleh tengok. Sebab kita share, Kak Ija suka share dengan korang apa yang Kak Ija buat, apa yang Kak Ija makan, apa yang bagi Kak Ija. Sebab Kak Ija rasa benda ni bagi benefit pada Kak Ija. Kalau dulu Kak Ija bekerja, Kak Ija tak rasa pun Kak Ija nak share benda ni dengan orang. Cuma dengan kawan-kawan dekat kawan-kawan yang ada masalah. Dulu Kak Ija banyak bekerja dengan orang luar, banyak bekerja dengan orang putih, dengan orang Cina. Kak Ija dulu kerja syarikat orang putih, jadi banyak kawan-kawan kerja orang putih. Jadi bila dia orang tegur, Kak Ija nak bagi dia orang advice, agak awkward lah kan. Sebab orang putih takkan nak bagi makan jamu. Kak Ija pernah bagi makan jamu dekat seorang sahabat Kak Ija ni. Dia seorang Cina, dia ada masalah tak hamil. Dia tak hamil, dah lama tak mengandung. Masa tu Kak Ija tak jual jamu lagi. Kak Ija cuma Kak Ija tahulah sebab kita ada family yang buat jamu kan. Kak Ija ambilkan satu ramuan, Kak Ija cakap kat Atuk, buat satu, saya nak bagi kawan saya minum. Dan lepas alhamdulillah asbabnya, lepas minum tu dia pun hamil. Kawan Kak Ija Cina ni, dia memang best friend Kak Ija lah. Dia hamil dan lepas hamil tu dalam pantang pun disebabkan dia percaya dia minum herba tu. Orang putih, orang Cina pun boleh minum, takkan kita tak boleh minum. Dia pun berpantang ambil juga herba dengan Kak Ija. Masa tu Kak Ija tak jual lagi tau. Kak Ija memang ambil sahaja untuk dia. Sebab dia kawan Kak Ija. Dia tak ada susu. Cina dia kurang sikit susu kan. Kak Ija kata, tak apalah, nanti aku ambilkan kau herba, bawa balik kampung, ambil bagi kat dia. Masa tu Kak Ija tak terfikir pun nak jual, nak share dengan korang ni, nak ajar korang. Kak Ija ajar kawan-kawan yang dekat-dekat je. Sebabnya kawan-kawan Kak Ija banyak orang putih. Jadi takkan aku nak cerita pasal jamu dengan orang putih kan. Memang Kak Ija tak ada terlintas. Memang aku ni darah orang bekerja, tak ada darah bisnes dekat dalam badan, tak ada. Jadi sebelum ni Kak Ija memang tak pernah share. Jadi bila lama-lama dah semakin tua, Kak Ija mula menulis untuk jot down, untuk ingatkan nanti anak cucu kan nak baca. Berfikir kalau benda ni kalau mati nenek aku ni nanti, aku dah tak tahu nak cerita benda ni, nak ajar anak cucu dah tak tahu.
Jadi Kak Ijah mula menulis. Bila Kak Ijah mula menulis tu, terfikir Kak Ijah nak share. Bila Kak Ijah share, mula-mula ramai yang ambil. Kak Ijah share sikit, ramai yang tanya. Share sikit, ramai yang tanya. Dan kat situlah startnya Kak Ijah rasa macam, aku perlu berkongsi dengan korang semua. Jadi hari ni kat sini Kak Ijah berkongsi dengan korang. Kak Ijah dah berhenti kerja, walaupun kerja tu kerja yang bagus. Kak Ijah berhenti kerja, Kak Ijah buat kerja macam orang. Kalau dulu kita kerja pakai kod, pakai apa, kita dah sekarang ni kerja pakai comot-comot pun tak apa. Janji kita boleh bantu orang lain pun sama sihat dengan kita. Okay, jangan lupa besok live lagi dengan Kak Ijah. Kak Ijah tak tahu nak bagi topik apa, tapi insyaAllah Kak Ijah akan bagi topik yang menarik juga untuk korang. Dan jangan lupa share video ni, teruskan bersama Kak Ijah. Jangan lupa jaga diri dan pastikan korang sentiasa berubat untuk kekal cantik. Untuk kekal cantik, untuk kekal manja, untuk kekal rapat, untuk kekal bahagia, untuk jaga anak-anak yang dengan betul, untuk ada tenaga balik rumah, nak masak untuk suami, nak masak untuk anak-anak, barulah sihat rumah tangga kan. Jaga diri untuk jaga rumah tangga kita. Sekian dulu daripada Kak Ijah, daripada keepdara.com. Kak Ijah punya herbal keep dara. Kak Ijah buat keep dara ni supaya korang keep dara ya. Walaupun dah lama, dah tua macam Kak Ijah ni, keep dara lagi je. Okay, sekian dulu untuk hari ni. Kita jumpa lagi besok. Teruskan positivity, jaga pemakanan. Jangan lupa minum ubat periuk untuk yang berpantang. Ambillah set hash untuk merawat lantai pelvis, nak mengelakkan daripada rahim jatuh. Rahim akan jatuh kalau lantai dilembik. Kalau lantai dilembik, dia akan jatuh selalu. Korang akan tak sihat selalu. Jadi jaga, please jaga. Kak Ijah tak nak, sebab Kak Ijah dah jumpa orang yang dikatakan gila disebabkan oleh dia setiap minggu dia pergi hospital. Setiap minggu dia pergi hospital sebab dia sakit badan, dan doktor kata awak tak sakit apa-apa, tapi dia rasa dia sakit badan. Ni adalah benten ya. Doktor tak tahu nak cakap, nak explain, nak bagi ubat apa lagi, sampai doktor tak bagi dah dia datang hospital. Doktor dah tak nak terima dia datang hospital, sampai doktor suruh dia pergi jumpa pakar sakit jiwa. Okey, jadi kita tak nak macam tu. Kita tak nak ada kes-kes macam ni lagi. Kak Ijah nak korang sihat, teruskan momentum, jagalah, tolong jagalah diri, sebab tak ada siapa yang boleh jaga kita sebaik diri kita jaga diri kita. Okey, sekian dulu untuk hari ni. Kalau time period pun boleh. Kak Ijah katakan boleh. Herba Kak Ijah adalah untuk herba orang tengah berdarah. Dalam pantangan kita berdarah. Siapa tak lepas beranak tak berdarah? Memang jarang. Jadi herba Kak Ijah sangat bagus untuk peraliran darah. Dalam pantang keluar darah pun makan. Masa period pun makan. Tak ada masalah. Saya menyusu badan, boleh, tak ada masalah. Mesra penyusuan susu ibu. Anak saya kuning, boleh, tak ada masalah. Mesra baby kuning. Lagi apa lagi? Anak saya G6PD, boleh makan walaupun anak G6PD. Pertama awal makan minum sepang dan kederang dulu sampai baby sebulan. Lepas sebulan baru kita dengan ubat periuk, sebab baby G6PD kita tak tahu tahap apa ni dia kan. Jadi tak ada masalah, sebab sepang kederang ni macam korang minum air Milo je. Kalau boleh bancuh Milo, tak boleh minum sepang, penipu. Semua alasan sahaja. Orang yang banyak penyakit, banyak masalah adalah orang yang banyak alasan. Itu yang Kak Ijah boleh tahu. Orang yang nampak kusam, orang yang nampak tak cantik, orang yang nampak lemah ni adalah orang yang banyak alasan. Dia tak nak jaga diri dia. Dia tak nak, semuanya beralasan. Semuanya tak boleh dan tak boleh. Dan hasilnya tengoklah diri korang, sangatlah tak boleh. Itulah hasilnya. Jadi itulah, tak boleh nak cakap banyak. Kak Ijah kadang-kadang kalau orang yang banyak alasan ni, Kak Ijah macam okey, tak boleh nak buat apa, sila pergi hospital dan potong sahaja, buang sahajalah tombong itu. Sebabnya korang tak nak berubat. Orang dah keluar tombong dah ni, dah berguli dekat pepek tu. Dah berguli kat pepek, suruh makan ubat pun Lepas tu saya nak buat macam mana ya Kak Ijah? Saya cakap kalau orang bertombong ni memang dia tak boleh rawat sehari. Rawatan tombong ni korang, sebab itulah orang kata suruh jaga dalam pantang supaya korang tak kena tombong. Sebabnya rawatan tombong ni ambil masa. Sekurang-kurangnya 6 bulan korang kena berubat kalau jumpa ubat yang betul. Okey, kalau tak jumpa ubat yang betul, tak
tak ada masa, tak ada harapan lah korang. Memang korang kena pergi hospital. Huduh ke pepek tu, kangkang je lah jumpa depan doktor. Sebab apa? Korang kalau tak berubat secara tradisional, secara herba, korang memang kena pergi kangkang depan doktor dan potong ataupun masuk alat operation, masuk alat untuk tampung tombong tu semula. Dan alat ini akan kekal dalam badan korang dan dia akan cabut nanti. Lepas tu kalau tak elok lagi, masuk lagi balik. Jadi maknanya kena bersedialah untuk kena seluk. Itu adalah perkara biasa kalau korang tak nak jaga. Jadi jangan banyak alasan. Orang yang banyak alasan ni adalah orang yang banyak masalah. Sebab dia terlampau banyak alasan nak memulakan sesuatu. Benda tu senang saja, tapi dapat dia jadi terlampau susah. Bila jadi terlampau susah, korang akan datang, masalah yang susah akan datang pada korang. Memang Kak Ijah boleh, sepanjang Kak Ijah dah 3 tahun dah Kak Ijah buat herba ni, Kak Ijah boleh konklusikan bahawa orang-orang yang banyak alasan adalah orang-orang yang banyak masalah dalaman. Okey, dia banyak alasan nak jaga diri dia. Jadi dia banyak masalah dalaman. Dia banyak keputihan, dia rahim jatuh, rahim kembang. Kebanyakan, semua yang bertombong itu adalah orang yang beralasan. Okey, kebanyakannya orang yang beralasan, 90% orang yang bertombong itu adalah orang yang beralasan. Dan bila bertombong itu, dia orang masih, walaupun nak berubat, masih lagi bagi alasan. Kak Ijah kata dalam pantang ubat dia harga, katalah korang punya maintenance dalam pantang RM500, maintenance diri dalam pantang RM500 sepanjang tempoh berpantang. Kalau korang tak berpantang dengan betul, korang perlu rawatan susulan contohnya kalau tak payah banyak lah, katalah bentan. Saya bentan selama 2 tahun Kak Ijah. 2 tahun, setiap 2 minggu saya pergi hospital. Rawatan korang tu 2 tahun berapa ringgit? Okey? Dan adakah ianya ubat-ubat lain yang korang beli kononnya nak merawat bentan ni, lepas tu tak jadi, berapa ringgit? Okey, nak rawat masalah rahim saya jatuh, pergi berugut sekali 100, berugut jatuh lagi, dah 15 kali pergi berugut, dari RM1,500. Mahal kan? Jadi kenapa korang nak pilih yang lebih mahal, yang lebih susah, bila korang boleh buat yang senang dan murah? Okey, jadi banyak berfikir secara terbuka, positif lah. Dan teruskan penjagaan diri. Besok kita sambung lagi. Hari ini setakat ini dulu. Jangan lupa like page Kak Ijah bagi yang belum like. Bagi yang belum cuba herba Kak Ijah, boleh cuba, kerana korang akan rasai sensasinya. Orang rasa, orang tak rasa tak tahu. Okay? Jadi Kak Ijah nak bagi korang rasa, sila cuba, insyaAllah. Itu adalah asbabnya bagi yang dapat result yang bagus. Tahniah kerana korang berusaha. Ramai yang dapat result yang bagus dan Kak Ijah sangat bangga dengan korang. Walaupun bukan Kak Ijah yang dapat result, tapi Kak Ijah tetap rasa bangga. Okay, sekian dulu untuk hari ni. Kejap Kak Ijah tengok. Okay, sekian dulu untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok. Bye.